So actually kalau ikutkan sekarang ni boleh katakan banyak iklan tentang orang cakap ada masalah terkucil, incontinence. So actually sebenarnya apa masalah terkucil ni doktor? Okey. Bila kita sebut pasal incontinence, dia boleh sama ada incontinence untuk air besar atau incontinence air kecil. Oh, okey. Yes, maknanya tak boleh kawal. Dia terkeluar tanpa disedari, involuntarily. Okay. So kalau kepakaran saya lebih kepada air kencing lah. Okay. So we're going to concentrate on incontinence as in urinary incontinence. Urinary incontinence. Yes. Okay. So dia ada banyak jenis sebenarnya. Okay. Mungkin bila dia sebut terkucil tu is a very wide topic. So terkucil ni secara umumnya incontinence ni ada 5 bahagian atau 5 jenis. 5 jenis masalah terkucil incontinence. Okay. Kita ada stress incontinence, kita ada urge incontinence, mixed incontinence, functional incontinence dan juga overflow incontinence. Okay. So kalau kata yang paling common, incontinence ni actually agak kerap berlaku tapi mungkin ramai yang tak tahu bahawanya ia sesuatu penyakit yang boleh diubati. The awareness is not there. Okay. Jadi ramai yang tak datang forward untuk dapatkan rawatan, untuk bertanya dan sebagainya. Sebab itu saya merasa terpanggil hari ini nak kongsi dengan semua. Jadi kalau ada yang dengar tu rasa adalah masalah ni ataupun kita tahu ayah kita ke, ibu ke, kawan-kawan kita ke, tak salah kita nak kongsi ilmu yang kita ada sebab ada jalan penyelesaian, ada rawatan. Okay. So first kita kena tahu jenis incontinence. Okay. Bila kita sebut stress incontinence, mungkin ramai yang fikir stress as in mental stress. Yes. So work stress dan sebagainya. Okay. Tapi bila kita kata stress incontinence ni ialah bila ada faktor increase intra-abdominal pressure ataupun tekanan kepada pundi kencing. Okay. Contoh-contoh yang paling mudah lah, batuk, bersin, angkat barang berat, contohnya dukung bayi ke, angkat tongges nak raya, semua tiba-tiba terkucil. Okay. So that is stress incontinence. So mungkin ada yang kata, alah macam pernah lah macam tu. Macam pernah alami. Yes. Okay. Nombor 2 ialah urgency incontinence, urge incontinence. Yang ini ialah bila ada rasa nak kencing. Kalau kata kita tak ada urgency, kita macam boleh tunggu. Katalah contoh kita tengok cerita lah, tengok Samarinda, kita tengah best, tiba rasa nak kencing, is okay, kita boleh tunggu iklan. Tapi untuk orang yang ada urge incontinence ni, dia tak boleh tunggu. Dia kena pergi dandan juga. Kalau dia tunggu, dia lambat, dia akan terkucil sebelum dia sampai toilet. Oh, okay. Ataupun contoh weekend kita pergi shopping complex, beratur ni nak masuk toilet, dah tak tahan, terkucil basah dekat situ juga. So that is urge incontinence. Yes, bila ada rasa dia tak boleh tahan. Bila tengah driving ada rasa tak boleh sampai R&R. Kena pergi toilet masa tu juga. So benda tu akan menyukarkan seseorang lah sebab dia tak boleh tunggu. Itu yang nombor 2. Nombor 3 ni mix. Mix ni dia ada dua-dua. Dia ada stress, dia ada urge. Stress and urge. Yes, both. So kalau untuk stress, selalunya perempuan. 1 in 4 ladies might have urinary incontinence dan selalunya stress. Mix pun selalunya perempuan. Kalau urge ni boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Kenapa dia ada beza-beza dia? Sebab penyebab dia. Apa penyebab dia, doktor? Yes, tak apa, kita sabar dulu sebab kita baru ada bincang. Banyak benda tak tahu ni. Kita baru dia bincang membayangkan kadang-kadang bercerita dengan kawan, dengan the elderly, kan we wanted to know actually apa causes ni, sebab menarik kan, masalahnya orang macam rasanya macam benda kecil tapi sebenarnya actually boleh dirawati. Itu yang menarik minat Emma untuk bertanya dengan lebih lanjut dengan Dr. Mashita. Okay. Next is functional incontinence. Iaitu di mana seseorang tu dia ada kesukaran untuk contoh sampai ke toilet. Mungkin lutut dia sakit ke, ada angin ahmar jadi badan dia lemah sebelah ke. So functionally secara fungsi badan dia tidak dapat sampai ke tandas on time, dia terkucil. So tu functional incontinence lah. Ataupun dia ada masalah kesihatan, contoh mungkin dia ada jangkitan kencing, jadi dia tak sempat sampai ke toilet. Itu pun disebut sebagai incontinence juga. Dan the last bit is overflow incontinence. Overflow incontinence, yes. Overflow ni dia macam terlebih muatan. Okay. Macam ni. Okay. Kita imagine. Senario. Yes, senario. Pundi kencing kita ni dia macam satu bekas.
Okay. Bila kita isi sampai satu level, dia akan kata, okay, I nak pergi toilet. Tapi ada golongan yang mana ada kerosakan saraf, mungkin ada spinal cord injury, gangguan asma ke, multiple sclerosis ke, or even Parkinson ke, dia tak rasa pundi kencing dia tu berisi dan penuh. Dia tak ada sensation tu. I see, walaupun actually sebenarnya dah penuh. Yes, sudah penuh. Jadi kencing ni tak ada tempat nak escape. Dan dia akan meleleh keluar. Mungkin orang yang tak arif akan kata, oh dia terkencing. Tapi sebenarnya tak. Itu bukan kencing. Itu sebenarnya dia dah meleleh keluar. It's an overflow incontinence. Tapi maknanya yang keluar tu bukan air kencing. Air kencing, tapi bukan dia yang push kencing tu keluar. I see. Tapi sebab punya kencing dia dah terlalu penuh. Overflow lah, macam isi air dalam air lupa nak tutup tapi dia mengalir-ngalir. Yes. I see. So dia bagi persepsi yang salah, mengatakan, selalunya contoh pesakit tu pesakit angin ahma. Dia tak boleh cakap. Dia duduk atas katil pakai pampers. Lepas tu orang yang jaga dia tu kata, dia kencing, pampers dia basah. Tapi sebenarnya bukan dia yang kencing. Tapi setiap kali dia tukar pampers yang basah tu, lampin yang basah tu, sebab overflow. Sebab tu saya kata dia punya kesedaran tu, kita perlu tahu adakah benda tu betul-betul dia kencing ataupun sebenarnya bukan, tapi benda tu overflow. Yes. So tu macam saya kata, benda tu kalau kata seseorang tu jumpa doktor, dia kata dia terkucil, doktor tu akan dapatkan sejarah penyakit. Bila, berapa severe. Sebab ada orang terkucil, dia kata, setahun sekali. So it's a one-off thing. Kalau one-off tu dia tak mengganggu lah. Ataupun ada orang kata hari-hari terkucil. So benda tu mengganggu daripada segi sosial, mengganggu daripada segi kerja, boleh sebabkan stres, tak boleh nak socialize dan sebagainya. So dia akan jadi satu isu yang patut kita rawat. Dan pada masa yang sama, doktor pun akan tanya, ada ke masalah saraf, ada ke masalah kencing kotor dan sebagainya. Sebab jika itu penyebab seseorang terkucil, kita rawat kencing kotor, terkucil tu tak ada. Ataupun contoh orang tu ada batu karang dalam saluran kencing dia, lebih lagi dalam pundi kencing yang menyebabkan dia selalu terkucil, kita clearkan batu tu, dia settle. So kita langkah ke belakang sikit. So contoh mungkin Emma tanya, kalau stress incontinence tu penyakit apa pula? Ya, betul. Dia tak ada penyakit. Cumanya kalau stress incontinence, saya cakap tadi, ramai perempuan. Kenapa? Sebab kaum wanita secara majoritinya akan melalui pregnancy, lepas tu bersalin, dan of course masa pregnant, lepas delivery, berat badan tu bertambah sikit. Ada tu yang berjaya turunkan berat badan, ada tu yang berat badan tu kekal dengan dia untuk satu jangka masa yang agak lama. Sepanjang proses ni ada turun naik hormon dan sebagainya, dan lebih juga macam menopause. Everybody will actually go through menopause when they hit a certain age. So ini akan menyebabkan otot pelvis yang sokong pundi kencing tu jadi lemah. Jadi bila pundi kencing tu ada isi, bila batuk tu dia ada pressure on the bladder itself, dia akan tolak masa tu untuk buka pintu pundi kencing, or the sphincter. Oleh itu dia terkucil.